Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu lagi dengan tuan-tuan dan puan dalam episod podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Batika. Dan lagi sekali saya bersama Puan Azrin selaku saya punya peneman di rancangan podcast Borak Santai SKB. Jadi dah banyak episod yang kita telah keluarkan, macam-macam topik yang kita sentuh di dalam program podcast Borak Santai. Dan lagi sekali Puan Azrin, pada hari ini kita akan share lagi satu benda, satu topik yang memang saya rasa ada berkaitan dengan kita semua, iaitu tentang penguatkuasaan petrol dan diesel. Antara salah satu barang kawalan. Betul. Di bawah Akta Kawalan Perkara 1991. Jadi saya rasa semua tahu kan apa itu petrol dan juga apa itu diesel. Jadi bukan satu benda yang asing, merupakan bahan api yang cukup penting. Untuk especially untuk menggerakkan kenderaan lah. Kalau tak ada petrol diesel, memang tak bergeraklah kenderaan kita di jalanan ni. Yang selalu bawa kenderaan mesti biasa mendapatkan petrol atau diesel. Cuma yalah kenderaan persendirian di Malaysia ni banyak menggunakan petrol lah kalau di Malaysia kan. Diesel ni agak kurang, tetapi banyak kenderaan perdagangan, lori, mungkin bas dan sebagainya. Tapi kalau kenderaan biasa di persendirian ni memang banyak pakai petrol. Jadi that's why kami bawa topik ni pada hari ni untuk kita lihat sedikit tentang pengkisahan tentang petrol dan juga diesel ni. Kita nak berkenalan dengan petrol dan diesel. Berkenalan dengan petrol dan diesel. Macam sebelum ni kita berkenalan dengan minyak masak, tepung gandum, LPG, gula pun kita dah sentuh itu hari. Jadi sekarang ni sampailah giliran petrol dan diesel. Kita pilih produk ni sebab dia popular juga. Popular dalam negara kita. Popular. Jadi kenapa popular nanti mungkin kita kupas lah di dalam kita punya borak santai ni. Jadi apa yang kita perlu penjelaskan di sini, mungkin pertama kita sentuh tentang perataan, mungkin latar belakang lah. Latar belakang tentang petrol dan diesel di Malaysia ni. Jadi mungkin Puan Azri boleh share lah tentang bila diwartakan sebagai, bila masa dia start menjadi barang kawalan. Jadi barang kawalan kan. Apabila macam biasalah kan tuan, bila kita bersembang, berborak dalam podcast Borak Santai SKB ni menyentuh barang kawalan, kita nak tahu bila dia diwartakan jadi barang kawalan, sehingga kita perlu menguatkuasakan barang kawalan. Macam petrol dan diesel, dia bermula pada 21 Oktober 1974. Dah lama. Betul. Seawal tahun 74 ni, petrol dan bahan api diesel ni telah digazetkan di bawah peraturan kawalan barang kawalan untuk dijadikan barang kawalan. Dan kemudian macam kita sentuh pada episod-episod lepas, petrol dan diesel ni juga merupakan barang kawalan berjadual yang perlu dilesenkan. Betul lah. Kita punya clue ataupun tips yang perlu kita maklumkan sini adalah bila sebut barang kawalan berjadual, mesti babitkan pelaksanaan. Itu satu yang perlu kita tekankan lah. Dia start barang kawalan berjadual pada pada 21 Jun 1975. Setahun selepas dia jadi barang kawalan, kita letakkan barang kawalan tahun 74, barang kawalan berjadual tahun 75. Dia selang setahun lebih kurang macam tu lah. Yang mula-mula tu dia barang kawalan saja, maksudnya belum ada pelaksanaan. Tapi tahun 75 selepas itu dikenakan rejim pelaksanaan. Betul, diletakkan dalam jadual supaya kita boleh melaksanakan penguatkuasaan rejim pelaksanaan. Jadi mana-mana pihak, maksudnya bila pelaksanaan ni, mana-mana pihak yang nak berurus niaga dengan barang kawalan terbabit petrol diesel ni, dia kena ada lesen lah. Lesen barang kawalan berjadual atau kita panggil CSA perlu ingat. Itu tuan-tuan dan puan perlu ni lah. Kalau mungkin sekarang ni nak menjalankan urus niaga petrol diesel, kena ada lesen. Betul. Perlu membohon dengan KPDN. Jadi itu sedikit tentang latar belakang bagaimana petrol dan diesel petrol dan diesel ni dari segi perwataan undang-undang lah menjadi barang kawalan dan barang kawalan berjadual. Jadi next kita boleh lihat dari segi, maksudnya sekarang ni di Malaysia ni ada berapa jenama syarikat-syarikat yang mengeluarkan mungkin bahan-bahan api petroleum, petrol diesel ni. Yang pertama kalau kita ingat ada 7 yang mungkin kita boleh share dengan penonton mungkin syarikat-syarikat ataupun jenama yang terbabit. Jenama yang besar macam Petronas, Shell, BHP Petrol, Caltex ataupun Chevron lah. Petron dan Five, dan juga di Sarawak Petros Petros itu untuk di Sarawak lah. Petros tidak ada di Semenanjung lah.
Petros ni untuk di Sarawak. Jadi ada 7 hari Azrina. Dan ada juga mini station, mini station mini. Oh, stesen mini. Ya, kalau kita mungkin di luar bandar biasa tengok stesen mini ni. Yang ada jenama Excel, tu pun di luar lah Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Borak Oil, Teguh dan Smart Stream. Ya. Jadi itu yang kecil-kecil lah. Dia yang stesen mini dan sebagainya. Tapi yang besar tadi ni yang telah dikongsi oleh Pak Azrin macam Petronas, Shell, Caltex, BHP, Petron dan juga Five ni, itu yang syarikat minyak utama lah. Betul. Yang ada stesen yang kita boleh nampak lah, sama ada di jalan di highway, kadang-kadang tu kita lalu jalan nampak stesen jenama kan. Di bandar-bandar mungkin biasa tengok lah yang utama-utama ni. Itu adalah orang kata nama-nama pembekal lah untuk petrol dan juga diesel ya. Jenama-jenama yang popular yang di Malaysia lah. Di negara kita lah. Di negara kita lah. Kalau di negara lain tu mungkin jenama-jenama sendirilah, tempatan sendiri kan. Kalau kita tengok macam kita sentuh jenama ni, lebih kurang ada 4,000 lebih lah stesen di seluruh Malaysia. Banyak tu 4,000 lebih tuan-tuan dan puan, stesen minyak. Dalam lingkungan jenama yang kita sebutkan tadi tu tuan. Yang pelbagai jenama. Kalau kita campur semua lebih dalam 4,000 lebih. Betul. Jadi yang berada mungkin di highway, di jalan persetuan bandar, luar bandar, dalam taman mungkin ada. Jadi stesen tu jadi total lebih dalam 4,000 lebih lah. Betul. Dan mungkin figure ni dia akan tambah, dia berasaskan dari semasa. Betul. Mungkin berlakunya pertambahan penduduk ataupun pembukaan kawasan-kawasan baru. Ada keperluan untuk akan adalah stesen minyak. Jadi kalau katakan yalah satu pembukaan stesen yang banyak-banyak ni kadang memudahkan pembekalan pengguna kan, petrol untuk jadi tak perlu nak pergi jauh-jauh sampai berpuluh-puluh kilometer untuk nak isi minyak kan. Jadi kadang tu mungkin keluar depan rumah dah ada stesen minyak. Jadi that's why apa yang kita buat lah bagi memastikan bekalan ni sentiasa ada dan juga maksudnya tak menyusahkan mana-mana pihak. Ya. Jadi itu tentang kita punya jenama ataupun jenama-jenama popular yang ada di pasaran. Jadi di samping itu juga kita ada apa tu, pemborong-pemborong yang maksudnya pemborong-pemborong yang berlesen ni. Betul. Yang menjual minyak bukan bersubsidi lah. Bukan bersubsidi. Itu banyaklah pemborong-pemborong tu yang kita lesenkan. Jadi ini lebih kepada minyak yang bukan bersubsidi lah. Yang tadi yang stesen saya tadi dia minyak bersubsidi lah selalunya. Betul. Tapi kita boleh sentuh sikit kan tuan. Saya rasa pendengar ataupun penonton kita ni dah tahu produk-produk petrol diesel, tapi tak salah kot kalau kita sentuh. Mungkin setengah kawasan tak pernah jumpa macam petrol di negara kita yang kebiasaan ada petrol 95. Ron 97 ni ada setengah stesen menjual petrol 100. Dan itu adalah antara produk biasa. Itu dia mungkin premium sedikit lah. Itu lebih premium lah. Untuk mungkin sesuai setengah-setengah jenis kenderaan Tapi yang biasa kita jumpa petrol 95 lah. 97. 95 ni kebanyakan kenderaan lah. Tapi ada juga yang kadang yang pakai 97 tapi tak banyak because yalah faktor harga satulah memainkan peranan lah. Dan satu yang perlu kita sentuh di sini tentang minyak petrol diesel yang ada di stesen-stesen yang katakan 4,000 yang kita sebut tadi adalah bersubsidi ya tuan-tuan dan puan. Jadi kerajaan telah mengeluarkan subsidi untuk memastikan harga jualan tadi ni petrol dan diesel di stesen minyak tadi ni dapat dinikmati oleh rakyat kita dengan harga dengan yang lebih rendah lah. Jadi elemen subsidi ada kat situ. Jadi nilai subsidi untuk itu memang tinggilah. Cuma di sini juga kita sahaja kongsi. Disebabkan platform kita ni untuk kita berkongsi ilmu sebagainya. Bilangan negara kita ni ada juga depo loji-loji penapis di mana kita nak dapatkan hasil minyak mentah. Ada 5 di negara kita. 5 di Melaka ada, Terengganu, Johor dan Negeri Sembilan. Ini antara loji penapis lah. Loji penapis lah. Maksudnya pembekalan minyak tu didapat daripada sinilah, diambil daripada sini. Daripada negeri-negeri yang disebut tadi dah dihantar ke stesen yang kata 4,000 tadilah. Dihantar ke depo pula tuan. Ke depo. Ke depo. Daripada loji ke depo dan ada 51 setakat ni. Dia punya flow tu sebegitulah. Dia ada flow dia. Pengeluaran minyak petroleum kita ke depo dan seterusnya diedarkan ke stesen-stesen. So macam kalau pengguna biasa dia mungkin tidak terlibat lah. Tapi betul.
kita berkongsi sebagai salah satu pengetahuan pengetahuan am lah pasal benda kan? ni yalah kalau di luar mungkin susah nak dapat, jadi kita share dengan tuan-tuan perempuan tentang flow tu, macam mana minyak tu sehingga sampailah kepada stesen minyak tu jadi dia melalui beberapa proses lah. Jadi bagi bila sebut tadi tentang subsidi tadi, kita ingin memastikan bahawa subsidi yang dibagi itu tak tiris, Puan Azrin. Betul. Dan kita bagi mencukupi sentiasa. Kita ada satu ketika tu di mana pada bulan 3 tahun ini, bulan Mac 2023, kita ada memperkenalkan ataupun kita panggil sebagai Ops Series. Kita lancarkan Ops Series untuk memastikan bahawa minyak-minyak yang bersubsidi tadi tidak tiris lah. Jadi tiris tu dengan tiris yang kita masukkan dia ada sinonim, memang ada berkait untuk pastikan bahawa bahan api tidak penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi dia beli dengan harga murah dan dia jual dengan harga yang tinggi. Jadi that's why kita lancarkan Ops Series. Itu yang terkini kan pada Mac tahun 2023. Jadi Ops Series ni kita lancarkan sehingga penghujung tahun ini. Di mana kalau untuk makluman tuan-tuan perempuan dan Puan Azrin, kombinasi dalam Task Force Ops Series ni terdiri daripada pelbagai agensi. KPDN, PDRM, APMM, Custom, JPJ dan pelbagai agensi lagi lah. Untuk sama-sama ni berjaya lah. Kita bersatu padu di dalam Ops Series ni, jadi untuk membasmi ketirisan yang kita nampak berlaku lah Jadi itu hari pun ada disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri tentang isu ketirisan ni. Jadi kita cakna isu ni, jadi kita ambil tindakan lah melalui Ops Series. Dan alhamdulillah hasil yang kita telah lancarkan semenjak Mac itu hari sehingga kini cukup berkesan. Ada impact ni tuan. Impaknya cukup berkesan lah, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada agensi-agensi sahabat tadi yang turut membantu kita lah Jadi itu yang kita laksanakan untuk memastikan bekalan minyak, petrol, diesel ni di stesen bersubsidi ni sampai kepada pengguna lah bukan sampai kepada pihak yang tidak bertanggungjawab ni, pada sedikit dan sebagainya. Jadi apa lagi yang boleh dikongsi hari tentang di petrol diesel ni? Ops Series ni yang terbaru, tapi sebenarnya sebelum tu lagi kita ada banyak langkah-langkah penguatkuasaan apabila kita menyentuh pasal petrol diesel barang kawalan ni. Sebenarnya kerajaan especially KPDN dah banyak laksanakan penguatkuasaan. Terutamanya apabila kita sentuh sebagai barang kawalan berjadual, kita penguasaan lesen di bawah peraturan 3, peraturan kawalan Bekas 974. Permit macam kita sentuh dalam episod yang sebelum ni, ada disentuh tentang episod sebelum ni tentang permit. Mana-mana orang yang nak membeli, menyimpan dan menggunakan lebih 20 liter petrol dan diesel perlu memohon permit barang kawalan berjadual. Permit khas kalau di stesen permit khas tuan. Kalau di stesen permit khas Kalau beli di pemborong, menyimpan dalam satu kuantiti yang besar, permit barang kawalan berjadual. Betul. Tapi lebih 20 liter lah. Dia itulah Azrin, mungkin kita nak maklum lagi sekali kat sini, minyak yang dibeli di stesen tu hanya untuk tangki asal kenderaan sahaja ada dalam syarat dalam syarat lesen di stesen minyak tu. Dan mungkin kita boleh maklumkan jugalah kepada operator-operator yang mengendalikan stesen minyak ni, tolonglah patuh, melihatlah di belakang lesen CSA tu ada syarat tu tertera di situ. Penjualan perlu ataupun wajib ke tangki asal kenderaan saja, bukan kepada dalam tong drum ataupun bekas-bekas lain lah. Kalau operator tu jarang berada di stesen minyak, tolong ingatkan pekerja mereka. Pekerja. Kadang-kadang ni mungkin pekerja yang melakukan benda-benda yang tak betul ni. Jadi tolong ingatkanlah pekerja masing-masing. Dan kalau nak isi dalam bekas lain pun, maksudnya kita keluarkan permit khas tadi. Permit khas. Beli dalam bekas atau selain daripada tangki asal kenderaan. Itu kena ada permit lah, permit khas kita panggil. Dan itu pun bukan kata semua kategori. Ada tertentu. Ada certain kategori yang kita benarkan untuk beli di stesen. Kita ada 8 Setakat ni 8 tuan. Setakat ni 8. Jadi itu kena tahu tentang pemakaian permit khas ni. Bermaksudnya kalau tidak ada permit ni, satu kesalahan Azrin. Satu kesalahan. Di bawah peraturan 18. Stesen minyak pun boleh dikenakan tindakan. Boleh dikenakan tindakan. Membuat pembelian pun boleh dikenakan pembeli pun boleh ambil tindakan. Jadi dua-dua pihak dia kena ambil tindakan. Betul. Jadi untuk nak mengelak tindakan diambil ni, tolong pastikan pematuhan
kepada undang-undang lah. Sebenarnya tu dia berbalik kepada objektif. Kenapa kita ambil tindakan di stesen minyak? Sebab kewujudan stesen minyak ni adalah untuk pembekalan kepada kita lah harian untuk pengguna biasa ya. Jadi bila dia ada kuantiti tertentu, kita nak pastikan rakyat dan pengguna biasa dapat bekalan mencukupi. Kita kena kawal mereka yang nak beli dalam bekas. Betul. Tanpa kawalan yang perundangan, beli dengan pukal sewenang-wenangnya, kalau stock out ke kurang bekalan, kita juga that's why itu hari timbul isu kan berkenaan dengan pembelian minyak oleh warga asing. Ya. Penduduk luar ataupun warga asing datang ke Malaysia dan membeli minyak di stesen minyak kita lah, yang kita sebut tadi, yang bersubsidi tadi kan. Jadi itu pun yang kita KPDN melalui Enforcement Division kita telah mengambil langkah untuk memastikan benda itu tidak berlaku lah. Ya, kita kawal. Arahan pengawal bekalan kita panggil. Dan benda ni telah dilaksanakan semenjak tahun lepas lagi. Sejak 17 Jun 2022 lagi. Kita telah laksanakan arahan ni. Seluruh negara terpakai. Jadi maksudnya kena asing ni, dia datang ke Malaysia, jadi sama ada negara utara, negara selatan, jadi dia tak boleh beli RON 95 langsung, dia tak boleh beli di stesen minyak yang berkenaan. RON 97 boleh? RON 97 boleh. RON 95, yalah, RON 95 ni dia pasal ada subsidi. Jadi kita tak benarkan langsung lah. Dia nak isi, dia kena isi 97 boleh. Ya. Jadi itu yang kita laksanakan melalui arahan pengawal ni. Betul. Demi nak memastikan orang kata barangan bersubsidi kita ni tak jatuh lah ke tangan pihak-pihak yang tidak berkenaan. Warga negara kita, rakyat kita dapat nikmati. Ya, betul. Subsidi yang kerajaan telah berikan. Jadi kerana kerajaan telah keluarkan banyak nilai subsidi untuk rakyat. Jadi hanya untuk rakyat Malaysia saja tau. Jadi bukan untuk kegunaan rakyat-rakyat asing lah. Jadi that's why kita keluarkan arahan begitu. Dan Alhamdulillah lah, impak kepada arahan pembekalan ni telah mendapatkan hasil lah. Di mana orang kata kita pun jarang kelihatan lah kena asing ni datang membeli. Kalau dia nak beli pun 97 is okay. Tapi dia tak pergi cari ke stesen tu nozzle warna kuning lah selalunya. Kalau nozzle warna kuning tu memang RON 95. Jadi dia cari nozzle yang warna hijau. Hijau itu dia 97. Kita nak terima kasih jugalah Tuan. Sejak kita laksanakan arahan pengawal ni, kerjasama daripada pemilik stesen minyak ni sangat bagus. Ya, betul. Kesedaran dan juga orang kata kerjasama mereka untuk memastikan tiada kenderaan asing ni sewenang-wenangnya. Dengan pelbagai kaedah mereka kontrol, kawal supaya penjualan ni ikut undang-undang yang kita telah yalah, pasal kita pun ada buat engagement dengan pihak-pihak berkenaan, termasuk dengan persatuan dealer pengusaha stesen minyak ni, PDAM tu. Jadi Alhamdulillah lah, benda-benda tu disalurkan balik kepada ahli-ahli mereka, dan pematuhan tu cukup kita berpuas hati lah. Cuma satu lah kita nak pesan di sini Puan Azrin, selain daripada penjualan petrol diesel di stesen tu, kalau kita lihat kebanyakan stesen sekarang ni ada kedai yang groceries, yang menjual bahan-bahan macam kedai sebaneka dan sebagainya. Cuma kita nak pesan lah, kami di Enforcement Division KPDN ni, kita nak pesan kepada operator-operator berkenaan untuk pastikan jugalah, satu dari segi dispenser tu yang mengisi nozzle yang mengisi ataupun minyak ke dalam tangki kenderaan tu perlu dikalibrate, ditentusahkan oleh badan bertauliah lah. Kita tak nak nanti, itu pun satu kesalahan kalau tak dikalibrate, tak tentusahkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, of course dalam kedai tu ada pelbagai barang makanan ringan, kena ada tanda harga yang jelas. Harga yang jelas. Perlu ada. Kalau tak ada tanda harga, satu kesalahan. Betul. Dan lagi satu, maksudnya tanda harga yang dipamerkan dengan yang dibayar tu perlu sama lah. Sama. Jangan beza pula. Jangan beza pula. Contoh tanda harga RM1 tapi bila bayar RM2. Ya, itu satu kesalahan. Betul. Jadi pastikanlah operator-operator stesen minyak ni untuk mematuhi undang-undang. Kalau jualan murah, kena mohon notis. Betul. Jual murah. Jadi pasal kita di bawah KPDN ni banyak undang-undang yang membabitkan sama ada pengguna, peniaga. Jadi kita harapkan kerjasama daripada semua pihak lah untuk pastikan situasi perniagaan ni jadi harmoni. Betul. Satu lagi Tuan, yang ni biasa kita kendalikan lah. Sekiranya operator ataupun pemilik stesen minyak ni ada isu-isu yang memerlukan mereka tutup sementara untuk buat penyelenggaraan, tolong perlu maklumkan dengan segera yang mungkin kepada KPDN. Supaya kita tak nak terjejas lah bekalan.
dan kita tak nak elakkan aduan lah. Nanti pengguna mengadu bahawa yalah berlaku kekurangan bekalan, takut panik. Jadi kita tak nak seperti itu. Jadi please maklumkan kepada pejabat KPDN yang berhampiran bahawa tentang penutupan yang berlaku ni, supaya kita ada langkah plan contingency lah. Betul. Untuk memastikan bekalan tu terus berjalan lancar elok. Dan that's why isu-isu berkaitan dengan petrol diesel ni sebenarnya banyak lagi, Azrin, kita nak sentuh banyak sebenarnya. Tapi yalah, dalam masa singkat ni mungkin segi sebanyak itu yang kita boleh share yang secara asasnya. Secara asas, secara umum, secara general. Sebab dari semasa ke semasa pun saya pasti dalam pengguna kita, kalau tengok dalam kaca TV kita punya Perdana Menteri ataupun dalam kerajaan kita banyak bercerita pasal dasar-dasar dan tapi kita hari ni kita hanya mentor untuk pemahaman asas saja. Pemahaman asas tentang penguasaan petrol dan diesel. Apa yang dibuat oleh Enforcement Division KPDN lah. Jadi itulah lagi satu mungkin kita boleh nasihatkan kepada pengguna ataupun penonton di luar, kalau katakan ada sebarang aduan, kena jadi ni juga mata dan telinga KPDN. Tengok aktiviti yang mencurigakan, tengok isi dalam tong pelik aja kan. Boleh buat aduan. Pelbagai saluran yang kita ada. Kita ada WhatsApp, boleh e-aduan ataupun kalau katakan ada masa tu boleh walk in. Counter datang ke kaunter pejabat KPDN yang berhampiran untuk membuat aduan. Dan yang paling penting kena sertakan bukti lah. Jangan komplain tapi tidak ada bukti. Ini pun agak kita nasihatkan supaya ada bukti. Supaya memudahkan tindakan dibuat. Jadi saya rasa itu saja yang kita boleh share pada hari ini, Puan Azrin, tentang kita harap pasal petrol diesel. Kita harap memberi banyak manfaat. Sekurang-kurangnya ilmu yang asas pemahaman petrol diesel. Pemahaman tentang petrol diesel. Tadi kita sentuh tentang pewartaan kan. Jenama kita sentuh tadi ni. Lepas tu dari segi flow pengedaran pengeluaran dan pengedaran minyak petrol dan diesel. Lepas tu kita sentuh tentang tadi permit khas dan juga permit barang kalau berjadual yang perlu dimiliki lah oleh mana-mana pihak yang nak membeli. Dan tindakan-tindakan penguasaan yang kita telah jalankan iaitu Optiris arahan pengawasan bekalan dan juga sikit tambahan kita di setiap sepadan ni kita juga memberi tumpuan dengan membuat kawalan, mengadakan buku log dan pentilawatan demi memastikan tak tiadanya penyelewengan. Betul. Jadi banyak benda lah yang kita buat. Banyak sangat kita buat. Jadi kita bukan berbelut tubuh. Jadi kita memang time to time kita akan laksanakan tindakan untuk memastikan kita punya kehidupan rakyat lah terjamin supaya semua pihak mematuhi undang-undang. Dan peranan kami lah sebagai penguasa di KPDN cukup penting lah untuk memastikan perkara yang saya sebut tadi ni jalan lancar elok. Memastikan bekalan rakyat dapat nikmati subsidi. Subsidi kerajaan tidak tiris keluar. Inilah peranan-peranan di KPDN. Betul. Jadi ini sebenarnya peranan kita semua lah. Betul tuan. Jadi kedua-dua pihak, baik di pihak kerajaan dan juga pihak di luar sana perlu mainkan peranan. Satu lagi tuan, kita lupa. Sekarang ni banyak stesen minyak yang menjual LPG. Jadi pemilik stesen minyak diingatkan supaya juga memiliki lesen borong atau runcit lah biasanya kan dijual di stesen minyak ni untuk memiliki juga di stesen minyak kerana adanya LPG di stesen minyak tuan-tuan dan puan-puan. Itu pesanan Puan Azrin. Saya pula pesanan saya pastikan pihak-pihak pengendali stesen minyak ni ataupun operator tadi lesen masih valid lah. Betul. Jangan orang kata lesen tiba-tiba tengok dah expired ataupun tamat tempoh. Ini lagi satu tolonglah belak-belak tengoklah jadi supaya orang kata benda ni tak berlaku. Orang kata ialah tindakan-tindakan tu kita cuba elakkanlah tapi pastikan kita caknalah dengan apa-apa yang saya sebut tadi tentang pelaksana tadi. Jadi saya rasa Azrin setakat itu saja kita punya perkongsian pada episod kali ini tentang penguasaan petrol dan diesel di rancangan podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna Peniaga Betika. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain episod, di lain waktu dan ketika. Mungkin tajuk-tajuk yang berbeza nanti. Tajuk yang kita akan pilih pastinya lebih menarik. Yang memang dekat di hati semua pihak. Jadi jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe TikTok, YouTube dan juga Facebook SKB. Okey, terima kasih. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.